Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد منا سوءا فاشغل في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurniaannya, rahmatnya dan nikmatnya yang melimpah ruah kepada kita, dan juga Allah masih menjaga kita daripada segala perkara yang tak disukai dan daripada bencana alam yang mana ada pada hari ini. Alhamdulillah. Maka mari sesama kita bersyukur kepada Allah SWT dan sesama kita dalam majlis ilmi kita pada hari ini yang mana kita dapat datang adalah dengan rahmat dan nikmat dari kurnia Allah juga. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, perjalanan kita hari ini adalah kita balik pada perjalanan asal kita dulu, iaitu hubungan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian yang mana kita dalam muzakirah kita yang dulu, muzakirah yang ke-8. Muzakirah ke-8 yang mana kita tinggal cara dia sejak pada bulan Syaban dulu. Maka sampai hari ini kita baru kembali balik semula pula dalam bab zakat kita ni. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, dalam zakat pertanian, zakat tanami yang mana kita bicara dulu tentang khilaf ulama hubungan dengan hukum jenis zakat pertanian yang diwajibkan itu. Sebagai kesimpulan, sikit sebanyak kita rojak sikit untuk kita ambil peringatan daripada dulu, bahwasanya ada khilaf ulama tentang jenis pertanian. Hak lain pada gandum, lain pada syair, lain pada tamar, lain pada unak tu, daripada zabit tu ada khilaf ulama. Maka sepitah lalu kita rojak klik sikit untuk kita nak peringatkan hak tentang khilaf ulama tu. Jadi
ada khilaf ulama sampai pada 4 pendapat sebagaimana kita lalu dulu. Pendapat pertamanya ialah pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga daripada salafus salih, daripada tabi'in Hasan Basri, As-Sawri, Ibn al-Mubarak, Abu Ubaid dan lain lagi. Dan dalam mazhabnya ialah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan juga pendapat itu diikuti oleh Imam Asy-Syaukani, dan bagi ulama baru ni ialah oleh Syekh Albani. Jadi pendapat pertama ni, zakat pertanian yang lain pada gandum, syair daripada tamar dan wazabit itu, maka pendapat pertama mengatakan tidak wajibkan zakat selain pada 4 perkara tu. 4 perkara tu saja yang wajibnya. Itu kita bicara dulu. Dan bagi mereka itu ada beberapa dalilnya. Pendapat yang kedua iaitulah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan perkara yang diwajibkan zakat pada tanaman, pada pertanian itu ialah setiap perkara yang menjadi makanan yang mengenyang dan dapat disimpan lama. Mana-mana makan ni yang boleh taruh lama dan pula ia boleh mengenyangkan, kita makan yang kenyir boleh taruh lama, itulah wajib zakatnya. Lain pada tu tak wajib. Itu pendapat Imam Malik dan juga Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat yang ketiga ialah pendapat yang masyhur daripada Imam Ahmad sendiri. Tadi pendapat pertama Imam Ahmad, tapi tidak masyhur. Hak masyhur bagi Imam Ahmadnya ialah dikatakan mazhab Hambali, iaitulah setiap perkara yang kering lagi pula disukat dan dapat kekal lama. Sikit yang beza dengan Syafi'i dengan Imam Malik tu. Dia kira benda kering, benda disukat, lagi pula tahan lama, maka wajiblah zakat benda tu. Itu mengikut pendapat Imam Ahmad dalam mazhab, dalam pendapat yang masyhur bagi dianya. Dan pendapat yang keempatnya ialah pendapat Umar Ibn Al-Aziz, dan pendapat ini ialah pendapat mazhab Abu Hanifah. Pendapat mazhab Abu Hanifah dan juga pendapat Daud Az-Zahiri. Dan pendapat ini adalah disokong dan diterjeh oleh Ibn Al-Arabi, ulama dalam mazhab Maliki. Imam Malik satu pendapat dah tadi, tapi Ibn Al-Arabi, orang mazhab ulama besar dalam mazhab Maliki juga, dia adalah bersama dengan mazhab Abu Hanifah tentang masalah ni. Dan pendapat ini juga dipilih oleh ulama muasirin, ulama baru, ulama sekarang ni, oleh Dr. Yusuf Qaradawi hafizahullah. Jadi mengikut pendapat mazhab Abu Hanifah, tanaman ataupun pertanian yang wajib zakat tu ialah setiap perkara yang dikeluar oleh bumi dan ditanam oleh manusia. Setiap perkara hak keluar pada bumi, hak manusia tanam tu wajib zakat belaka. Tak kira apa, kacang, terung, sirih apa saja pun, segala tanaman keluar pada bumi dan ditanam oleh manusia, sama ada perkara tu dimakan ataupun tidak dimakan, tak kira lah. Bila barang tu berada bumi, dimakan ataupun tidak dimakan, wajib zakat. Ini adalah mengikut pendapat mazhab Abu Hanifah. Itulah dia 4 pendapat bagi ulama berkenaan dengan zakat pertanian, zakat tanaman, lain pada 4 perkara asal yang datang pada nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita lalu dah dulu, bagi setiap pendapat tu ada dalil masing-masingnya. Ada dalil masing-masingnya. Maka hari ini sebagai kesimpulannya, kita tengok pendapat manakah yang mana kita dapat dipilihkan untuk kita beramal. Pendapat yang terpilih. Ini adalah dalam muzakirah kita yang ke-8, duduk dalam muka 15. Bagi mereka yang mana ada muzakirah zakat pertanian, duduk di muka yang ke-15. Hak tak ada tak apalah. Baiklah, daripada 4 pendapat tadi, marilah kita tengok pendapat yang agak atas, kita tu boleh pilih untuk kita beramalnya. Baik, pendapat yang terpilih, pendapat yang lebih utama dipilihnya ialah pendapat mazhab Abi Hanifah.
iaitu diwajibkan zakat pada setiap perkara yang dikeluarnya oleh bumi. Inilah pendapat yang dipilih. Dan pendapat ini bagi ulama muasyirin ialah di antaranya Syekh Dr. Yusuf Qaradawi hafizahullah pilih pendapat ini, dan bukan dia seorang, ada orang lain pun ada lagi. Maknanya dalam antara empat pendapat tadi adalah pendapat terpilih yang mana kita pilih untuk beramalnya ialah pendapat mazhab Abu Hanifah, iaitulah diwajibkan zakat pada pertanian pada setiap perkara yang dikeluar oleh bumi. Gapo saja bumi keluar dari bumi, rezeki Allah bagi pada kita, kita keluar zakat. Dokong, deria, duku, lasak, apa dia getah, sekerak, gapo nyo, gapo semua, gapo hasilnya boleh semua tu adalah dikeluarkan zakat. Dikeluarkan zakat. Kita akan tengok seterusnya perbincangan ataupun dari dalil ataupun perkara yang menguatkan pendapat mazhab Abu Hanifah ni gapo dia. Boleh kita dapat memilihkan pada pendapat ni. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, sebagaimana kita bercakap dah dulu pada awal dulu bahasanya dalam bab zakat ni kita perlu meluaskan, dan kita janganlah ta'assub pada satu mazhab. Jangan ta'assub pada mazhab. Kalau kita pergi ke hukum mazhab Syafi'i, maka sudah tentu tak wajib zakat. Boleh godokkan banyak mana pun, deria banyak mana pun, getah banyak mana pun, nyo banyak mana pun, tak wajib zakat kalau mengikut mazhab Syafi'i, kalau kira di benda tu. Tapi kalau kita kira secara natijah pada benda tu, memang nak lari tak boleh pada zakat. Saat ni kita kira atau wasail, benda-benda tu wasail, benda yang mana akan pergi pada natijah. Natijah kita daripada deria, dokong, pine, sirih, nyo, janggung, gadung, apa semua tu, suklana natijah ianya. Gapo kita nak? Gapo kita boleh? Duit, mata wang. Duit. Getah nak duit, nyo nak duit, pine nak duit, dokong nak duit, deria duit, motel duit, semua tu duit belaka. Maka sudah tentulah zakat duit dah ada pada kita. Duit adalah merupakan satu daripada perkara yang diwajibkan zakat. Dengan tak kira wasail cara nak gigi duit tu, kira natijah tu duit, maka zakat duit. Dinar, dirham, duit emas, duit perak, duit. Perniagaan, barang semua tu gimana? Duit. Kalau gitu maknanya zakat duit lah. Tak kira boleh hasil lagi apa. Duduk situ senil kita. Tak ada kena kira banyak kata, oh dokong tak ada nah, deria tak ada nah, getah tak ada nah. Ada? Nahnya duit. Duit wajib zakat tak? Wajib. Kalau sudah. Cara nak pergi sampai situ dia mesti kira banyak lah. Kalau nak pergi zakat. Kalau tak saya zakat, pusing boleh pergi belakang. Jangan dekat, pusing jauh boleh pergi. Jangan dekat. Tu pasal dia dah tu. Faham je tak? Baiklah kaum muslimin dan muslimah yang sekalian, sekarang ni kita pilih hubungan zakat pertanian ialah mengikut pendapat mazhab Abu Hanifah, wajib zakat pada setiap benda hasil daripada bumi. Yang mana kita dapat daripada ulama-ulama dan pula orang dulu duk syarah hubungan zakat pertanian ni, padi, gandum semua tu maknanya benar tu semua ti keluar zakatnya. Padi keluar padi, bukan keluar duit. Gandum keluar gandum, tamar keluar tamar, zabit keluar zabit. Benar tu, lembu keluar lembu, kambing keluar kambing. Tapi banyak perkara lagi bukan keluar benda hasil, benda wasail dapat tu dah. Perniagaan adalah keluar duit. Mah perak keluar duit. Kalau emas ngati keluar emas. Kalau lah pakaian emas ni keluar duit. Yang emas juga. Perniagaan keluar duit. Rikal ke apa duit. Banyak lagi benda-benda yang dikatakan keluar duit. Maka alhamdulillah. Bila kita tengok pada umur tu, munasabah benarlah. Sesuailah kita mengikut pendapat mazhab Abu Hanifah dalam mengeluarkan zakat pertanian, kerana hasil pertanian tu ialah duit mata wang, wang kertas.
Alhamdulillah, jelas pada kita dah. Baiklah, bila kita pilih dalam masalah ni, mazhab Abu Hanifah untuk kita beramal, kerana kita dapati beberapa sebab padanya. Boleh kita pilih pendapat ni kerana ada beberapa sebab. Antaranya, yang pertama, pendapat ini dikuatkan dia oleh umum nas daripada kitab dan sunnah sebagaimana telah jelasnya dahulu. Jadi pendapat Abu Hanifah ni adalah dikuatkan umum nas Quran dan juga umum nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mengikut nas umum. Nas umum daripada Quran dan nas yang umum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan di atas wajib zakat tu. Sebagaimana kita jaga dahulu. Di antara nas Qurannya sebagai contoh kita akak di sini ialah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Surah Al-Baqarah ayat 267. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu belanjakan sebagian daripada perkara yang baik daripada apa yang kamu usahakan. Maknanya kena belanja, keluarkan zakat. Apa usaha kamu semua? Bila kita usaha tu, kita akan masuk zakat mustaghilat. Usaha kita kerja apa? Kita baiki mutu, kita baiki sika, kita baiki tu, ini usaha kita tu kena keluar zakat juga. Sebab apa? Ya duit. Duit. Dan juga wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan daripada apa yang kami mengeluarkan daripada bumi untuk kamu. Ini nah je terang. Umum nah ni apa saja yang mana rezeki Allah keluarkan pada bumi untuk kita ni kena keluar zakat. Maka ini katakan nas yang umum, tidak menentukan gapo dia. Tanam gapo, buah gapo tak kira. Gapo dia keluar pada bumi, maka mesti keluar zakat. Ini katakan nas umum. Ini di antara dalil bagi mazhab Abu Hanifah, dan ini adalah merupakan dalil yang kita boleh terjahkan mazhab Abu Hanifah ataupun memilih ke mazhab Abu Hanifah. Maknanya kita dapat di antara sebab dipilih ke mazhab Abu Hanifah kerana beberapa sebab, antaranya pendapat ini dikuatkan dia oleh umum nas daripada kitab dan sunnah sebagaimana terjelasnya dahulu. Kita cara panjang masalah itu. Itu sebagai contoh. Sebab yang kedua, pendapat ini lebih tepat dengan hikmat yang disyaratkan zakat. Memang pendapat ini lebih tepat, lebih kena dengan hikmat disyaratkan zakat. Tentu Allah mensyaratkan zakat ada beberapa hikmat, dan kita belajar dahulu. Lalu dah kepada kita dulu hikmat-hikmat yang disyaratkan zakat. Maka bila kita ambil zakat mengikut mazhab Abu Hanifah, setiap tanaman yang keluar oleh bumi keluarkan zakat, maka perkara ini adalah tepat, kena atas butir, kena atas tang daripada hikmat dengan hikmat yang diwajibkan zakat. Kerana tidak dibilangkan hikmah sekiranya syarak mewajibkan zakat ke atas penanam gandum dan syair, dan dimaafkan zakat pada pekebun-pekebun limau, tufah, durian, rambutan dan lain-lain buahan, sedangkan pendapatan daripada buah-buahan yang lain pada gandum atau padi itu terlebih banyak daripadanya. Ini maknanya di segi hikmat tu kita nampak jelas dan logik benar. Kerana tidak dibilangkan hikmat ataupun hikmah, dibilangkan satu hikmat, satu bijaksana hikmat, sekiranya syarak mewajibkan zakat ke atas penanam gandum dan syair. Maknanya tidak jadi hikmah lah, tak jadi bijak lah, kalaulah syarak tu mewajibkan zakat di atas orang yang tanam gandum dan syair, padi dan sebagainya, dia ni wajib zakat. Dan dimaafkan zakat pada pekebun-pekebun limau, tufah, durian, rambutan dan lain. Lepas tu maaf. Orang dengan dokong tak apa, durian tak apa, mangguh tak apa. Hak ni dia maaf tak kena zakat. Padi gandum kena zakat. Kira lagu tu dia panggil tak ada bijak. Tidak hikmat. Tak tepat benar lagu tu. Tak logik kira. Nah, orang buat padi,
Ambil pada mula nak padi tu, Masya Allah, sungguh daripada kena waktu buat ni, pas tangga-tangga daripada tabur dan sebagainya, nyabuk, nyedung, bergalau ke apa semua, siapa ngeteh, siapa ngingik, berapa lakoh sampai itu, lepas tu puak ni kena zakat. Puak dokong dia ke apa semua tu, tak ada apa, tak kena zakat. Kemudian sedangkan pendapatan daripada buah-buahan yang lain daripada gandum atau padi itu lebih banyak daripadanya. Pendapatan hasilan, duit hak boleh hasilan boleh tu puak ada puak dokong, dia lasak, duku gapo buah-buahan getah gapo semua tu boleh berkada ganda daripada puak padi ni. Jadi kalaulah Tuhan mewajibkan atas puak padi wajib zakat, puak gandum, puak getah tak boleh 100 kilo sehari, apa dia? 100 kok lebih sekilo lah ni, puak ni tak wajib zakat. Puak ni boleh berapa gatai je, berapa gatai je setahun, puak ni wajib zakat. Jadi segi pemikirannya tak logik kalau buat lagu tu. Syarat tak kenalah. Puak ni setahun sekali tu wajib zakat. Puak ni boleh tiap-tiap hari. Sampai setengah tu tinggal hijau karat cakan. Ataupun karat cakan boleh bagi motong dulu buat sekerak. Kalau sekerak pun banyak puluh kot juga sekilo lah ni. Kalau kita 100 lebih. Hak ni tak wajib zakat. Hak puak padi wajib zakat. Tak logik benda ni. Tak logik. Faham tak? Itu ya. Dengan itulah maknanya kita lebih cenderung kepada pendapat mazhab Abu Hanifah. Kena molek pendapat Abu Hanifah ni. Dan tepat dengan hikmat yang diwajibkan zakat. Kalaulah semua persen tu, maknanya orang miskin tak boleh zakat seumur. Sikit boleh. Orang miskin nanti ambil zakat padi lah. Zakat getah, zakat apa ni tak wajib. Boleh beratus-ratus ribu sebulan puak ni, tak wajib zakat. Agak miskin ternganga situ. Dia kelipah-kelipah Allah, Masya Allah. Dia menganak koli lagi, apa lagi, Masya Allah. Beribu-ribu masuk sehari. Tapi kami yang miskin tak ada makan gapo, kerana puak tu tak wajib zakat. Nanti tunggulah puak padi lah. Setahun sekali kena boleh kami yang miskin ni. Maknanya kalau ada lagu tu tak ada hikmat lah dalam zakat Islam, tak sampai pada hikmatnya. Maka diwajibkan zakat atas setiap tanaman yang keluar tu sampai hikmat zakat. Orang miskin boleh ada hasil dia semua, ada batu dia semua, daripada orang kaya yang dapat beribu-ribu sehari ataupun beribu-ribu dalam sebulan itu. Masya Allah. Itu kita klik pada hikmat zakat. Kalau buat lagu ni tak sampai hikmat, kalau buat lagu ni sampai hikmat zakatnya. Maka Islam disyaratkan ada hikmat dari syarat dia tu. Bila kita pergi situ, Masya Allah, kita keterbuka dada kita. Getah hari-hari itu kena kira zakat. Boleh banyak nak jual, banyak nak sekali jual kena kira zakat. Orang miskin boleh guna. Kita boleh sedekah dah. Akan datang kita akan cara panjang hubungan betul insya-Allah. Lalu ni kita duduk nak ambil tentang pilihan kita dari apa pendapat ulama tadi, maka kita pilih pendapat mazhab Abu Hanifah kerana ia disebutkan tadi yang kedua. Dan sebab yang ketiga, adapun hadis yang menetapkan zakat pada 4 atau 5 jenis makanan yang mengenyang sebagaimana dalil bagi golongan yang pertama, maka hadis-hadis itu tidak sunyi pada kecacatannya. Adapun dulu kita tahu dah dari dalil bagi setiap golongan itu mana dalil dia. Maka antara dalilnya yang mengatakan ada apa hadis yang menetapkan zakat pada 4 atau 5 jenis makanan yang mengenyang. Ada hadis dia kata 4 perkara atau 5 perkara saja hak Nabi bila itu wajib zakat, lain pada itu tak wajib sebagaimana dalil bagi golongan pertama dulu, maka hadis itu tidak sunyi pada kecacatannya. Hadis itu tak sunyi pada cacat. Hadis itu ada cedera. Hadis itu ada cedera daripada rawinya dan sebagainya, maka tidaklah menjadi hadis yang sahih. Tak menjadi hadis sahih. Kalau gitu bukan tetap 4 tu, bukan tetap 5 saja dak. Kita bila hadis tak sahih lagu tu, kita klik pada asal. Klik pada nah asal. Maka nah asal tu ayat 3 dia dah. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, itu jelas ada tu. Baik, ini sebagian orang di atas apa dia? Pendapat yang pertama dulu.
Yang keempat, adapun pahaman ilat yang diwajibkan zakat itu ialah sukatan. Ada bagi ulama mengatakan ilat wajib zakat itu sukat, usuk, datang pada usuk, kira tu sukat. Sebagaimana pada pendapat Imam Ahmad, kerana sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata laisa fi ma duna khamsati ausukin sadaqatun. Maksudnya tidak dikenakan zakat pada perkara yang kurang daripada 5 usuk. Maka mengikut zahir hadis itu bahawa nisab itu dikiranya pada buah-buahan dan biji-bijian, bukan pada sukatan. Nak ambil sukatan jadi ilat adalah tak tepat ikut pendapat Abu Hanifah ni. Jadi zahir hadis itu adalah ia pada buah-buahan dan bijian, tak masuk segala-segala buah-buahan dan segala-segala bijiannya. Bukan duk di usuk dak. Memang itu adalah merupakan nisab. Itu nisab dia, sekat itulah. Nak jadi ilat tak jadi ilat ada tu. Itu adalah mengikut dalil yang keempat bagi golongan mazhab Abu Hanifah yang merakkan di atas pendapat yang bercanggah dengannya. Yang kelima, adapun pahaman ilat yang diwajibkan zakat itu adalah bergantung kepada kut makanan yang mengenyangkan, sebagaimana pendapat Syafi'iyah, maka itu adalah suatu dakwaan dan tidak ada baginya asal rujukan baginya. Mazhab kita Syafi'i ini mengatakan ilat wajib zakat itu ialah pada makanan yang mengenyangkan kut. Jadi bila makan mengenyang itu wajiblah zakat supaya berah mengenyang. Katanya ilat itu adalah suatu dakwaan, tidak ada tempat rujukan yang muktamadnya. Kalau itu tak boleh pakai ilat tu. Tak pakai ilat tu. Yang keenam, adapun hadis laisa fil khadrawati sadaqatun. Hadis riwayat Darqutni juzuk 2 muka 99. Ada hadis kata laisa fil khadrawati sadaqatun. Maksudnya tidak ada zakat pada sayur-sayuran. Maka hadis itu adalah dhaif. Ada hadis yang kata tak ada kena zakat pada sayuran, timun, kacang, lada, apa semua tu tak kena zakat. Tak kena zakat. Hadis itu adalah hadis dhaif. Bila hadis itu dhaif, kena klik pada hak asal. Klik pada asal pada ayat, asal pada hadis, hak sahih. Kata itu wajiblah setiap perkara yang keluar pada bumi. Dari penjelasan di atas ternyatalah bahawa mazhab Abi Hanifah rahimahullah terlebih kuat dalil dan alasannya. Masalah kita dapati bahawa mazhab Abu Hanifah lebih kuat dalil tentang masalah zakat pertanian, zakat buah-buahan ini. Terlebih ramai orang yang dapat mengeluarkan zakatnya. Mengikut mazhab Abu Hanifah akan ramai yang boleh keluar zakat. Masya-Allah. Ramai boleh keluar zakat. Kedua itu maknanya puak dokong dia kata apa? Tak ada apa dia. Tak nak zakat apa dak. Tapi bila kata mengikut mazhab Abu Hanifah tu, puak ni pun kena keluar zakat. Kena keluar zakat. Jadi akan ramailah orang yang boleh keluar zakat. Tak lebih faedah pada fuqara dan masakin. Orang pakai miskin pun akan boleh faedah banyak. Boleh ambil faedah. Anak-anak demo pun boleh belanja sekolah dan sebagainya. Hasil daripada kita ni berzakat. Masya-Allah hari ini maknanya kalaulah kita pakai pendapat ni, masya-Allah. Rasulullah kampung kita tu kita lebih boleh bela. Boleh bela anak orang miskin kita bijak-bijak boleh ngaji tu, kita boleh sokong. Sebab kata harga mahal lah ni. Sekali jual tu lebih 1.5 pusing. 1.5 2.5 pusing tu lebih sekali jual. Sekali jual waktu lebih 2.5 pusing. Hipung bakal dari kampung kita tu boleh berapa sebulan. Boleh berapa sebulan. Tak banyak sekali. Seorang keluar tu. Masya-Allah. Akan ada barakah yang mana Allah turunkan kepada kita insya-Allah. Jadi mengikut pendapat mazhab Abu Hanifah ni akan banyaklah orang yang mengeluarkan zakat dan terlebih utama dalam memberikan kesyukuran nikmat Allah. Masya-Allah. Maka kita keluar zakat tu kita boleh banyak syukur nikmat Tuhan. Lalu ni kita tak syukur nikmat Tuhan. Tak syukur nikmat Tuhan. Kita tu duk berbangga, duk sombong, duk tenggak dengan nikmat Tuhan kita. Allah. Sekat getah mahal ni kereta paidan tiap-tiap minggu turun mari. Kena cang bulan-bulan nak boleh. Ada. Mari seminggu habis. Mari seminggu habis. Dia nak cang lama dah. Sebab apa? Sebab hak merah-merah le bukit dia mari banyak tu. Jual kali berapa merah, jual kali berapa merah, jual seminggu berapa merah mari. Apa merah pun tak ada kedai. Masya-Allah.
Duk berasa hatu ya, dan tak berasa kata itu nikmat Allah bagi pada kita yang patut kita syukurkan nikmat tu. Tak nak mari berasa hatu. Duk berasa kata dia pakai jihad apa? Aku lebih padamu. Mu jihad tu aku lebih padamu pula. Hak tu 2 juta 3, aku ambil 3 juta 5. Tu dia. Sebab apa kita aku pun banyak ada dia. Jadi duk bangga tu, naudzubillah min zalik. Kita tidak syukurkan nikmat Allah SWT. Kalaulah kita kelik pada ni, Masya Allah, syukur nikmat Tuhan. Paling kurang syukur nikmat Tuhan, keluar zakat. Keluar zakat dia. Itu akan bagi barakah daripada langit tu ke bumi lagi. Dan kita tak tahu lagi nah, sebab kita deraka terhadap zakat ni, Tuhan tu bala kita boleh jadi ni. 30 cangwak lebih dah duduk tergelar air sana tu. Kita tak lagi lah ni. Ingat, siapa tak keluar zakat, keluar cepat lah ni. Supaya tahan air boh nak mari rumah kita ni. InsyaAllah lah. Aja boleh jadi benar tu, bukan pelat. Bala tu zaharal fasad fil ardi, semua tu maknanya Islam wal ard, hasil pada musyak dan deraka kita pada Allah SWT. Ini dia tak deraka, kita tak rasa tak deraka. Boleh lebih banyak bangga dan sebagainya, dan tak syukur nikmat Allah. Itulah ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian. Kita terasa kita berasa berpuas hati dalam masalah zakat pertanian dengan mazhab Abu Hanifah. Bahasa tak ada bahasa berdurilah hati kita, tak bahasa selumarlah hati kita. Kita keluar tu dengan senang dan bahasa puas hati dan bahasa kita syukur nikmat Allah SWT, insya-Allah. Oleh itu pada ahli-ahli pekebun, ahli-ahli yang mendapat hasil tu, cubalah kita tu letakkan zakat kita tu setiap kali kita jualkan buah-buahan kita ataupun getah-getah kita, sekerak kita tu, waktu baik 2.5%. 2.5% kita tu sah ambil zakat. Ni apa kita tu sah ambil lah, apa dia persen hak buah-buahan tu. Persen buahan tu lebih dari ni lagi nak kira tu. Padi tu 5%, antara 5 dengan 10%. Padi tu. Orang boleh padi, kalaulah kita tu guna alat-alat kita semua tu, keluar 5%. Hak ni 2.5 ya, setengah pada hak nu. Masya Allah. Maknanya kita patutlah letak diri kita tu sebagai hamba pada Allah, dan apa kita dapat adalah rezeki pada Allah, maka rezeki Allah kena bagi pula pada hamba Allah yang sangat berhajat padanya, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Dengan itu, maka mengikut pendapat mazhab Abu Hanifah rahimahullah ini, bahwasanya diwajibkan zakat pada setiap perkara yang keluar oleh bumi, sama ada perkara yang dimakan seperti biji-bijian, gandum, syair, beras, buah-buahan dan sayuran. Maknanya mengikut mazhab Abu Hanifah, wajib setiap perkara yang keluar oleh bumi, sama ada benda tu benda yang boleh makan, gandum ke, syair ke, beras ke, dokang ke, deriah ke, duku ke, lasak ke, mangga, ikutlah apa benda boleh makan, wajib zakat. Atau perkara yang tidak dimakan, kalau keluar pada bumi tak makan, seperti getah kita tak makan tapi kita makan hasil dia tu. Getah, sekerak, kapas dan lain-lain lagi, kayu, kesena, kayu minyak bau tu dan sebagainya, ikutlah. Kayu tu keluar pada bumi juga tu. Jual kayu, kena keluar zakat. Jual kayu getah, keluar zakat. Hak getah dulu akan susu tu, keluar zakat dah. Jual pohon pula, zakat pula. Itulah dia kaum muslimin dan muslimat sekalian, mengikut mazhab Abu Hanifah. Alhamdulillah, kita berasa lega ke mazhab Abu Hanifah ni. Tak ada siapa dia nak boleh apa dia nak bangkang dan bantah kita lah dengan alasan-alasan yang mana ada pada mereka itu, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan pendapat yang terpilih daripada 4 pendapat tadi, maka kita pilih pendapat mazhab Abu Hanifah, insya-Allah. Hak orang pesen tak keluar zakat tu, tu saya kira banyak, dia kira panjang. Sebab tu saya katakan, bagi orang tak keluar zakat, kita tu usah kira di cara dapat hasilan. Kita kira di natijah. Kira kita tu siapa dana natijahnya, ialah duit. Kalau itu mu kena keluar zakat duit. Mu tak keluar zakat buah pun tak apa, mu keluar zakat duit. Faham tak? Lagi dana. Ada. Duit
wajib zakat. Tak ada nah kata wajib zakat duit. Kias apa? Kias dengan duit emas, duit perak. Masa dulu gunakan duit emas dikatakan dinar, digunakan duit perak dikatakan dirham. Sekarang digunakan duit kertas mengikut negara masing-masing. Maka dikiaskan duit kertas dengan duit emas dan duit perak. Dikiaskan beras dengan gandum dan syair. Cukup zakat tu. Untuk saya keluar zakat buah haiwan apa, mudah duit banyak nak keluar zakat duit. Mudah kira. Dia tu banyak takwil, banyak pusing siapa? Zakat duit pun tak kena juga. Nauzubillah min zalik. Tak nak apa tu? Kalau tu tak dunia tak kena zakat. Lembu dia mau tak hera dah puluh ekor kami kodak juga. Padi pun tak ada buat dah, beli yang makan. Lepas tu dia dokong ke apa semua boleh juta-juta dan sebagainya, tak ada kena zakat belaka. Tak ada apa seni tak dunia ni. Na'udzubillah min zalik pada perkara itu. Oleh itu kepada orang yang cuba nak lari diri daripada zakat tanaman dan buahan, dia mau kena fikirlah kata dia mau kena zakat duit. Duduk situ sudah. Sekarang banyak jual apa pun ikut asalkan dia tidak boleh duit, zakat duit telah kena zakatnya. Itu tak? InsyaAllah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kita pergi pula pada nuktah yang kelima, syarat-syarat yang diwajibkan zakat pada pertanian. Syarat-syarat yang diwajibkan zakat pada pertanian. Syarat gapo gatik wajib zakat pada pertanian ni ada syarat gapo? Maka insya-Allah kita akan tahu. Katanya disyarat padanya sebagaimana yang disyarat pada jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat selain pada hul. Amannya syarat wajib zakat pada pertanian ni, tanaman ni serupa dengan syarat-syarat zakat. Syarat wajib zakat pada harta-harta hak kita bercara dah dulu selain pada hul, iaitu satu milik yang sempurna. Milik yang sempurna, kita milik yang sempurna tak kena zakat bagian tercara dulu. Yang kedua sampai hul, sampai nisab. Sampai nisab. Adapun hul, zakat tanian ni tak ada hul. Adapun hul, maka tiada disyarat padanya hul. Tak ada syarat hul. Zakat pertanian tak ada kena hul. Tak kena tunggu setahun dak. Zakat lain tunggu setahun dulu. Tunggu cukup setahun baru zakat. Cukup setahun baru zakat. Tanaman tak ada kena tunggu setahun dak. Malahan dikeluarkan zakatnya ketika dipetik ataupun dikutip buahnya. Zakat tanaman ialah keluar waktu kita kutip. Baru kutip buah habis, musim kutip tu, hak itulah kena zakatnya. Habis musim dia, keluar zakat. Kalau ya biasanya padi kita ni ada musim dia. Habis ngetai habis apa semua tu, keluar zakat. Kalau buah-buahan, musim buah. Musim dia, habis musim dia tu, kutip zakat dia. Sebab tu mana celah-celah kita duk jual tu je kena awak cabut selalu dah berseni. Jual yang nak cabut 1.5%, 2.5%. Jual yang nak cabut 2.5%. Getah yang jual payah tahu. Nak hati ho tak tahu mana tahu. Kalau itu getah setiap kali jual kutip tahu zakat. Setiap kali jual taruh zakat dia 2.5. 2.5. Kemarin jual, akhirnya jual pula, taruh pula 2.5. Esok 2 hari lagi jual dan sebagainya, taruh pula 2.5%. Tak ada apa. Seni kalau buat lagu tu. Dia tak ada kira ho. Nak cari ho dia, payah dia jual semua tu. Kalau nak kira ho, habis ho, kereta baru, tak ada dah lah. Tak ikut risau dah lah. Lepas tu, lekat utang. Orang berhutang, dia kena kira hutang dulu. Tak kena bayar semua. Tak kena zakat semua. Nampak tak? Sebab tu, zakat selalu dah. Kalau itu, zakat buah-buahan ni adalah tidak kena hul, malahan dikeluarkan zakatnya ketika dia petik ataupun dikutip buahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu atu haqqahu yauma hasadih. Surah Al-An'am ayat 141, maksudnya maka hendaklah kamu menunaikan haknya pada hari memetiknya. Tunai hak dia ialah keluar zakat pada hari petik, pada hari kutip buah dia. Maknanya lepas kutip buah tu kita kira
buat keluar dah. Mari jual pagi hari ni, dia jual pisang. Kelik kira waktu beg. Boleh 400 hari ni, boleh 4,000 waktu beg sangcun boh dah kopi. Buat kopi zakat sudah taruh dalam rumah tu. Dia jual 4 klik kira. Hari ni boleh 3,000. Waktu beg sangcun esok jual pula. Ada. Hari ni jual pisang, esok jual turun kacang, lusa jual getah. Setiap hari hipung. Semua kalau hipung semua tu boleh banyak lah kita. Banyak lah. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita nak kira segi kita nak bela masyarakat kita, lah kampung kita tu kita boleh bela nak bijak lah kampung kita. Hatum molek. Zakat kita cerak nak boleh. Dia ada orang jalan, betul ada buat gapo? Kira betul tu. Jalan betul tu dalam masalah nak binakan sangkum masyarakat ni. Melalui getah lah kampung, masya-Allah. Tempat kita getah dah belaka. Tak sikit banyak pun ada. Tapi kalau kutip belaka tu, dia boleh bela anak bijak kita lah kampung kita tu untuk belajar. Cerak nak boleh. Tak boleh 5 orang pun 2 orang pun tak apa dah. Mana boleh kita bela. Mana kita lah kampung sendiri, kita bela anak kampung kita sendiri dan dia klik khidmat pada kampung kita sendiri pula untuk masa-masa kebakar datang. Boleh berdoa. Tapi apa duk mikir buat jalan, buat gapo boleh tu boleh 30% atau 5%. Tak kira tu apa kita. Ya deh. Dia kira 40% tu. Kurangkan 150,000 boleh kaku 20,000. Boleh tu 5,000, 10,000. Hak tu tak habis. Lepas tu hak tak ada situ. Nak mengaji tak ada situ. Lepas tu akhirnya anak kampung tak ada, kena ambil keluar pula menjadi katakan kita dari kampung kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu dalam bab zakat kalau kita kira dalam bab pertanian ni cukup. Paling kurangnya boleh seorang ataupun 2 orang boleh kita bela. Kata kita pakat buat kampung itu boleh bela anak kampung kita. Cuba pakat lah tu. Jadi kita salurkan benda ni masuk masjid-masjid kita dan masuk pada abata kita tu. Jangan duk kira tu nak 10% mati 30%, 20%. Jangan kira tu saja. Jadi kita kira nak kira amal Islami, kerja Islam ni, semoga Allah buka keberkatan pada kita insya-Allah. Kita nak jumpa Tuhan belaka ni. Bukan ni hidup atas bumi semua dak. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan syarat yang wajibkan zakat pada pertanian. Syarat sepuh ramai-ramai mereka pada hul tak kena hul, tak ada disyaratkan hul. Boleh keluar zakat selalu. Itulah dia hubungan dengan syarat bagi zakat pertanian. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kita pergi pula pada nuktah yang ketiga ataupun nuktah yang ke-6, nisab pada zakat pertanian. Nisab. Kita nak nisab dia pula. Ikhtilaf ulama pada menentukan nisab zakat pertanian. Jadi kita dapati ada khilaf ulama hubungan dengan nisab zakat pertanian. Ada khilaf tentang nisab banyak Yusuf Qardawi hafizahullah ada bawa dalam fiqh zakah dia juz 1 muka 361 sampai 362 buat pendapat-pendapat ulama hubungan dengan nisab dan juga orang lain pun ada buat lagi. Saya ambil daripada Syekh Qardawi saja. Baiklah, ngikut yang pertama ngikut pendapat jumhur ulama. Ya khilaf 2 ya. Ngikut pendapat jumhur ulama bahwasanya disyaratkan pada mewajibkan zakat pertanian itu sampai nisabnya. Jadi mengikut jumhur ulama, hak kebanyakan ulama daripada Imam Malik, Imam Syafi'i kita, Imam Ahmad dan lain-lain lagi mengatakan syaratnya ialah ada nisab, sampai nisab. Dan qadarnya ialah 5 usuk. Qadar nisab ni kalau kira sukat teh tu 5 usuk. 5 usuk ni maknanya kalau kata tu 300 gatal lah. 300 gatal 5 usuk ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna khamsati ausukin sadaqatun. Hadis riwayat Al-Bukhari juzuk rakam 1447 dan juga Muslim juzuk 1 muka 979 daripada Syarah Imam Nawawi rahimahullah. Maksudnya tidak dikenakan zakat pada perkara yang kurang daripada 5 usuk. Nabi kata tak kena zakat pada perkara yang kurang daripada 5 usuk. Perkara yang kurang daripada 5 usuk, tak sampai 5 usuk, maknanya tak sampai 300 gatal tu tak kena zakat lah.
Tu. Kena zakatnya bila sampai 5 usuk ataupun 300 ratus. Itu adalah pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Yang kedua, mengikut pendapat Abu Hanifah rahimahullah, bahawa zakat pertanian itu tidak dikirakan disyaratkan nisab padanya. Masya-Allah, Abu Hanifah ni buka luas sungguh dia. Buka dada sungguh Abu Hanifah ni. Nah. Wajib zakat semua tanah medah ikut apa? Nisab pun tak ada kena nisab dah. Pakai tak ada nisab, straight dah. Abu Hanifah masya-Allah, tak kena nisab. Boleh 50 kok keluar sacun daripada 50 kok. Tu je. Ini mazhab Abu Hanifah, masya-Allah. Maka wajib padanya zakat sama ada sedikit atau banyak. Kena zakat, sikit banyak tak kira. Dia mula kata 5 kilo pun kena zakat, 2 kilo pun kena zakat. Tak kira. Mazhab Abu Hanifah. Segi nisab, tak ada nisab. Luah dia. Karena umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena umum sabda Nabi kata laisa fi ma saqatis sama'ul usyru. Hadis riwayat Bukhari rakam 1483. Nabi kata fi ma saqatis sama'u al usyru, maksudnya pada perkara yang dijurus oleh air hujan dari langit itu usyur 10%. Bila tanam Mei tu pakai hujan kena jual 10, kena keluar 10%. Tak kira sikit banyak. Tak kira sikit banyak boleh hanya ana. Bila kata pakai hujan, padi kita pakai hujan, tak nak pakai air papa air apa dak, kena 10%. 10%. Lagi pula zakat pertanian ini tidak dikirakan disyaratkan hol, maka tidak dikirakan nisabnya. Oleh kerana zakat pertanian tak ada kira hol, paling nisab pun tak kira, pakai mudah-mudah. Sebenarnya bukan mazhab Hanifah. Hol tak kira dah, nisab pun tak kira. Boleh banyak mana, banyak tu. Tak ada kira tahun. Kalau boleh sikit nak hipun setahun, tak munasabah. Boleh banyak mana selalu dah. Tak ada kira banyak mana, hol pun tak kira dah. Itulah dia. Itulah pendapat Umar Ibn Aziz, Ibrahim An-Nakhai, Mujahid dan Hamad bin Abi Sulaiman rahimahumullah. Masalah. Maknanya itu juga pendapat Umar Ibn Abdul Aziz, Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima, mengatakan tak ada nisab juga, dan juga Ibrahim An-Nakhai dan juga Mujahid dan Hamad bin Abi Sulaiman rahimahumullah, pada ulama-ulama di pada salafus salih kita dulu kata tak ada kena nisab. Masya-Allah. Jim yang ketiga, mengikut pendapat dakwah Zahiri, bahwasanya barang yang disukat tidak diwajibkan zakatnya sehingga sampai nisabnya 5 usuk, dan barang yang tidak disukat seperti kapas dan sayuran maka diwajibkan zakatnya sama ada sedikit atau banyaknya. Ini mengikut pendapat dakwah Zahiri. Dekat juga dengan Abu Hanifah ni. Ya beza sikit yang dakwah Zahiri ni, katanya barang yang disukat tidak diwajibkan zakatnya sehingga sampai nisabnya 5 usuk. Dan sampai 5 usuk barulah wajib zakat. Kalau lah barang tu barang pesing apa dia disukat, disukat gatal. Dan barang tidak disukat seperti kapas dan sayuran, barang pesing tak sukat gatal gitu ini, kapas sayuran ikutlah tanam lobok gubih apa semua tu, maka diwajibkan zakatnya sama ada sedikit atau banyak, tak kira, tak nisab. Tu. Ini adalah pendapat dakwah Zahiri. Yang demikian dengan mentafiqkan antara umum hadis fima sakatis sama'ul usyuru, maksudnya dan pada perkara yang dirus oleh air hujan daripada langit itu usul 10%, dan khusus hadis laisa fima duna khamsati ausukin sadaqatun, hadis riwayat Bukhari tadi, maksudnya tidak dikenakan zakat pada perkara yang kurang daripada 5 usuk. Ini maknanya dalam mazhab dakwah Zahiri je hipung antara ayat tadi dengan hadis tu, maka antara hadis umum dengan hadis yang khusus tu, maka kata hak pesing tu pesing bagai suka ada nisab, bagai tak suka tak kena nisab. Pendek katanya kita dapat tadi tu, secara besarnya mazhab jumhur ulama ada nisab, mazhab Hanifah tak kena nisab. Dakwah Zahiri adalah beza antara bagai suka dengan bagai tak suka. Baiklah, antara pendapat tadi kita dengan pendapat terpilih. Kita nak pilih pendapat anak untuk kita nak ikutinya. Pendapat yang terpilih di antara 3 pendapat itu didapati pendapat jumhur ulama adalah lebih terpilih untuk diamal dengannya. Kita ikut pendapat jumhur ulama lah, maknanya nisab, kena nisab. Maknanya zakat pertanian ada nisab.
Bukanlah mengikut pendapat Abu Hanifah dak. Itulah nisabnya 5 usuk. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, mengenali qadar usuk dan sukatan ni kita nak kenal, nak tahu usuk tu wasak tu banyak mana. Usuk ataupun kata wasak tu mufrad dia ialah nama sukatan, dan sukatan dikira itu ialah sukatan ahli Madinah. Dia kata 5 usuk tu mengikut sukatan ahli Madinah. Jadi ahli Madinah dikirakan sukatan mereka itu muktamad. Jadi 5 usuk mengikut sukatan ahli Madinah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mikyalu mikyalu ahli Madinah wal waznu waznu ahli Makkah. Itu hadis riwayat An-Nasa'i 2522. Nabi kata maksudnya sukatan itu ialah sukatan ahli Madinah. Kita suka ahli Madinah, sebab tu zakat fitrah kita pun ikut suka ahli Madinah. Suka ahli Madinahnya bila kira kilo tubik banyak ni, tubik 3 kilo nah kisahnya. Jadi sukatan Nabi kata ikut sukatan ahli Madinah, kerana ahli Madinah ni adalah ahli yang berkebun, pesi orang tani menani, dan timbangan itu ialah timbangan ahli Mekah. Kau ketimbang pula kira timbang ahli Mekah, kerana ahli Mekah ahli yang nego, dia pasti timbang kilo. Itu adalah nas Nabi SAW. Baik, mengikut sukatan ahli Madinah bahawa nisab zakat pertanian ialah 5 usuk. Itu mengikut sukatan Madinah, zakat pertanian ni ialah 5 usuk. 1 usuk ialah 60 gantang dengan ijma' ulama. 1 usuk 60 gantang. Maka 5 usuk ialah 300 gantang. Itulah. 5 usuk 300 gantang. 5 usuk mengikut timbangan kilo ialah 653 kilogram. Ini klik kita. Mudah kita kira. Mengikut masa sekarang ni. Sekarang ni pakai kilo belakang dah. Pisau apa kilo belakang dah ni. Jadi hak pesing duk suka dulu, hak pesing duk itu dulu, jual cekak apa lah ni kilo belakang dah. Kilo belakang dah. Maka 5 usuk ni kalau mengikut timbangan kilo lah ni ialah 653 kilo. Inilah pendapat kebanyakan penulis dalam bab zakat ini. Jadi kalau kita tengok ahli-ahli penulis dalam bab zakat ni, 5 usuk ni ialah mereka menyamakan 653, maknanya 953 kilo. Itu 5 usuk. Dan mengikut setengah pendapat ialah 643 kilogram. Ada satu pendapat lagi. Bagi ulama muasirin juga kata 5 usuk ni 947 kilo. Tapi kebanyakan, kita mengikut kebanyakan penulis ialah 953 kilo. Ingat situ. Baiklah, kita pergi sebentar lagi. Nisab bijian tempatan dan buah-buahan tempatan. Nisab bijian tempatan dan buah-buahan tempatan. Ini kita klik hak tempatan kita. Lah mana kita nak nisab bijian tempatan kita dan nisab buah-buahan tempatan kita. Jadi bijian yang mengenyang pada tempat kita ialah padi. Padi tempat kita, biji hak kenyang tak ada. Tak ada penyakit kandung tempat kita ni, makan padi belaka dah, beras belaka. Maka itulah bijian. Maknanya untuk nisabnya ialah 5 usuk, iaitu 300 gantang ataupun 953 kilogram. Ini yang nisabnya. 300 gantang ataupun 953 kilo. Manakala nisab buah-buahan, pada nisab buah-buahan ni kira ke mana? Ni pak kita nak kira ni, hak padi okey, jelas dah 300. Durian, dokong, ruku, lasak, getah, semua tu nak kira nisab besi mana buat tu? Nisab, manakala nisab buah-buahan dan sayur-sayuran, maka nisabnya ialah harga-harga bijian yang berat timbangannya 653 kilogram. Ini nisab dia. Nisab apa dia? Buah-buahan kita kena ambil laknya, ambil di harga hak 953 kilo daripada beras, daripada padi. Padi nisab dia nya 300 ataupun 5 usuk ataupun 300 gatal ataupun kimai kilonya 953 kilo. Kalau gitu kita ambil harga tu, harga 953 kilo daripada harga padi. Harap dia. Bukan 953 kilo durian dak.
Bukan 953 kilo getah dak. 953 kilo daripada padi ambil harga dia tu. Tak? Ambil harga padi hak 953 kilo itulah merupakan nisab bagi buah-buahan kita. Dan harga timbangan itu adalah berubah dari semasa ke semasa yang lain. Memanglah harga dia berubah. Dia berubah semua harga ni. Mengikut peredaran masa. Naik turun harga tu. Sebagai contoh ni, hak ada kita contoh. Bukan jangan pergi sini sebagai lak. Nah, hak contoh ni. Hak kena pergi laknya ialah 953 kilo daripada padi, lepas tu ambil harga dia. Harga tu akan berubah. Tapi kilo tu lah. Kilo tu lah 953 kilo padi. Lepas tu harga macam mana? Harga tu lah merupakan nisab buah-buahan kita. Jelas tak? Tu dia. Sebagai contoh, sekiranya harga padi 1 kilo 10 bat. Misal ni. Masa dulu padi sekilo 50 bat, 50 kok. 10 bat. Maksudnya sekiranya harga padi 1 kilo 10 bat, maka nisabnya ialah 10 kong dengan 953 kilo, tubiknya 9,530 bat. Itu nisab. Kalau dulu, mana kalaulah kita tu dijual deriak boleh 9,530 kok pada masa tu, itulah nisab deriak kita. Sebab apa? Sebab pada masa tu padi harganya sekilo 10 kok. Bila sekilo 10 kok 953 kilo jadilah 9,530 kok. Nah, hari ni hak lah ni. Lah ni padi bukan 10 kok sekilo dah. 20 kok. Hari ni hak ni boleh pakai hari ni. Lah ni padi harga sekilo 20 kok. Kaya itu 20 gikung dengan 953 kilo. 20 kok sekilo gikung dengan gipukul dengan 953 kilo, tubiknya 13,060 kok. Kalau gitu, buah-buahan kita hari ni, siapa yang jual buah-buahan ataupun jual getah boleh 13,060 kok, itulah nisab dia. Kena keluar 1,5%, 2,5%. Jual hari ni tak siapa, okey, tanda taruh, buat tubik dulu, boleh-boleh. Esok lusa jual pula, tanda taruh, buat tubik boleh-boleh, capur ngak kemarin. Musim dia ni, bukan sekali godak. Capur. Setiap kali jual capur. Jual capur. Lepas tu gilah, lepas tahun pun tak ada apa lah. Dia tak ada kihau dah. Puak-puak jual getah tu, setiap kali jual, buat tu baik 1,5% dah. Sebab cerak je kena sampai nisab. Nisabnya duduk di 13,060 kok. Jual kali ni boleh 7,000. Jual tak pay boleh 7,000 pula, 14,000 nisab dah tu keluar. Siapa hak jual mari dulu. Tu tak? Mudah kira tak payah. Cumanya kena tahu kata harga padi berapa. Kita tanya ini padi. Tak payah. Kita tanya ini padi tu beli padi sekilo berapa. Saya tanya minggu dalam 3 minggu lepas dah ataupun 2 minggu lepas dah, dia kata 20 kok sekilo. Sebab tu saya kata 20 kok hari ni. 3 minggu lepas dah kata silapnya, saya tanya dia injek padi, dia beli padi 20 kok sekilo. Kalau dulu 10 kok ya dulu. Mungkin 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 30 kok sekilo ataupun 25. Lepas tu kena kurs tu. Kurs dengan kilo. Kurs dengan kilo, tubik nisab buah-buahan kita. Tubik nisab getah kita. Ambil kilo letak latah, lepas tu ambil harga padi gikun dengan kilo tu, tubik tu ialah nisab bagi tanaman kita, nisab deria kita, nisab dokong kita, nisab getah kita. Mudah kira sekali. Hak payahnya takut payah keluar zakat, hati payah.
Lebih mudah tu. Lebih mudah kira sini, keluar pun mudah insya-Allah. Nah. Baiklah. Kalau itu klik pada hak kita kira 10 kod dalam muzakirah kita ni, sebab tu regah dalam ni sebagai contoh. Jangan pergi kahkung sini. Dah mana pergi kahkung sini nyanyo dia. Maka harga padi 6,530 baht dalam harga 10 kod sekilo tu adalah menjadi asas kepada nisab buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lainnya. Puak jual terung, kacang dan sebagainya dalam minggu ni boleh nyakno. Kira sampai 13,060 kod, nisab dia dah. Nisab dia dah. Dan kalau kita keluar setiap kali kita jual tu, hak tu mudah kira dah. Boleh jual banyak anak, waktu bik 1 jual banyak anak, boleh waktu bik 2.5%. Hak tu mudah dah. Maka harga padi 6,530 baht adalah menjadi asas pada nisab buah-buahan, sayuran dan lain-lain di setiap kala ia dikeluar oleh bumi, sama ada ia dimakan atau tidak dimakan. Dengan itu maka setiap buahan atau sayuran atau getah atau sekerak ia dijual dan dapat wangnya sekurang-kurangnya 6,530 kod. Bina atas harga padi 10 kod, tapi kalau bina atas padi harga 20 kod ialah 13,060 kod. Nisab dia maka telah sampai nisabnya. Sama ada wang harga itu dapatnya sekaligus atau berbilang-bilang kali. Duit terbeli sekaligus atau banyak kali pun, siapa banyak ni nisab dia. Dan tidak disyarat padanya hol, genap 1 tahun tak kira hol, maka wajib dikeluar habuan zakatnya 2.5% insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kesekian hubungan dengan zakat pertanian yang mana kita dapat pada hari ini insya-Allah. Semoga rezeki sebanyak adalah menjadi panduan pada kita untuk kita keluar zakat insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.